Okey guys, hari ni saya nak cerita dengan korang lagi tentang satu lagi skandal yang pernah wujud dekat Malaysia ni pada satu ketika dulu. Ada orang tanya saya, "Bang, abang ni cerita pasal skandal. Jadi kenapa bang?" Sebenarnya bukan apa guys. Ada seorang ahli falsafah ni yang bernama George Santayana. Beliau pernah berkata, "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it." Faham ke faham? Jadi maksudnya macam ni tau guys. Kalau kita tidak belajar daripada kesilapan-kesilapan yang lalu, ada kemungkinan bahawa kita akan buat balik kesilapan tu pada masa akan datang. Okey guys, pada tahun 2009 ni ada seorang ahli ekonomi yang nama dia Daniel Lian. Dia ni daripada Morgan Stanley Singapore. Dia buat satu anggaran iaitu beliau berkata, sehinggalah sekarang ni kan, negara kita telah kerugian kira-kira 100 bilion US dollar akibat daripada rasuah dan kebocoran. Jadi korang bayangkan kalaulah kita berjaya jimatkan 100 bilion ni, rasanya negara kita ni dah maju dah. Kalau tak pun adalah bajet R&D untuk kita buat kereta terbang. Okey guys, hari ni saya nak cerita dengan korang tentang satu kisah perwaja steel pada tahun 1980-an dan bagaimanakah syarikat ni yang menjadi harapan kepada negara kita untuk bergerak ke arah industrialization telah pun kerugian dan boleh dikatakan bahawa projek ni adalah satu projek yang gagal lah. Okey, Perwaja Steel ni dia bermula pada tahun 1982 sebagai satu joint venture GLC Heavy Industries Corporation dan syarikat Jepun iaitu Nippon Steel Corporation. Ini adalah satu inisiatif kerajaan untuk bergerak ke arah industrialization, mengindustrikan Malaysia ni. Maka dengan itu ada sebuah kilang besi ni yang bapak gila besar dibina dekat Terengganu dengan nilai 1 bilion. Kilang besi ni diwujudkan bagi tujuan untuk supply besi dekat keperluan domestik. Akan tetapi Perwaja mula mengalami masalah dari segi production dan dibebankan dengan hutang yang agak besar. Memandangkan pinjaman dibuat pada masa tu dengan yen, yang kebetulan pada masa tu yen mengalami apresiasi ataupun peningkatan dalam nilai, maka kadar bayaran interest tu pun naik berkali-kali ganda. Pada tahun 1987, Nippon Steel telah tarik diri daripada projek Perwaja ni dan kerajaan pun mencari-cari pengganti yang sesuai lah untuk menggerakkan balik projek Perwaja ni kepada track yang asal. Kemudian kerajaan telah berjaya untuk mendapatkan seorang usahawan tempatan yang bernama Eric Chia pada tahun 1988 untuk mengemudi Perwaja ni dan kembalikan Perwaja ni kepada track yang betul. Maka dengan rancangan untuk kembalikan Perwaja ni, kerajaan telah pun pump lagi 2 bilion kepada Perwaja yang didapati daripada 3 sumber. Yang pertama, Bank Bumiputra 860 juta, kedua KWSP berjumlah 130 juta dan bakinya adalah daripada wang kerajaan secara direct. Eric Chia menjadi bos Perwaja selama 7 tahun. Pada asalnya beliau seolah-olah berjaya membawa balik Perwaja ni kepada landasan yang betul. Akan tetapi dengan tiba-tiba Eric Chia resign pada tahun 1995 dan keadaan telah mendedahkan sebaliknya. Dilaporkan bahawa secara keseluruhan kerugian Perwaja ni telah meningkat daripada 1 bilion semasa Eric Chia ambil alih tu kepada 2.49 bilion semasa Eric Chia tinggalkan Perwaja. Bukan itu saja, pihak pengurusan baru Perwaja telah mendedahkan bahawa Perwaja telah menanggung hutang sebanyak 5.7 bilion dan mereka telah mendapati bahawa ada beberapa perkara yang sangat-sangat melanggar kesalahan lah. Contohnya macam rekod perakaunan yang tak tepat, kedua macam kontrak yang tidak disahkan yang bernilai ratusan juta ringgit dan juga penyelewengan dana syarikat. Pada tahun 2004, Eric Chia telah didakwa tapi akhirnya beliau telah dibebaskan pada tahun 2007. Jadi itulah guys sedikit sebanyak kisah Perwaja Steel adalah satu skandal yang dekat negara kita pada suatu ketika dulu. Semoga kita tidaklah mengulangi kesilapan yang sama. Okey guys, saya baru keluarkan baju ni. Akan tetapi ramai yang tanya saya, "Bang, baju ni ada jual tak bang?" Saya baru je release baju ni. Siapa berminat boleh klik dekat bakul warna kuning tu untuk mendapatkan baju ini. Dan juga saya nak ucapkan terima kasih untuk semua yang dah support. Terima kasih. Assalamualaikum.